Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Agung bertitah dan murka. Agung bertitah, saya bukan patung ikut segala kata kehendak menteri, kata Agung. Inilah Agung yang kita idam-idamkan dan impi-impikan, yang mana tegas dan luar biasa. Agung hari ini mengatakan atau bertitah, memberi peringatan bahawa Baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Sehubungan itu, Tita Sri Paduka Baginda sebaik sahaja selesai tempoh bulan madu, Baginda akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenarnya. Saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri, kata Baginda Titah Baginda. Kurang dari 2 minggu lagi akan genap 2 bulan saya memegang tampuk ketua negara. Apabila habis tempoh bulan madu ini, saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar. Titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan di Istana Negara hari ini. Sri Paduka bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Dalam hantaran di Facebook, Sri Paduka bertitah, pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat itu adalah untuk memberi keiktirafan kepada individu yang telah berjasa, mencurahkan khidmat bakti atau menyumbang kepada wilayah persekutuan. Saya sendiri telah meneliti setiap calon yang disediakan jawatan kuasa pemilihan dan tahun ini saya membuat keputusan hanya 36 orang penerima sahaja benar-benar layak untuk dianugerahkan Tita Sri Paduka. Sebelum ini, Sultan Ibrahim terkenal dengan sikap tegas semasa pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat semasa negeri Johor. Berbanding dengan negeri-negeri lain, jumlah penerima di Johor lazimnya adalah terlalu kecil dan pengurniaannya hanya dijalankan selepas melakukan saringan dan pemantauan yang ketat bagi memastikan mereka yang terpilih itu benar-benar layak. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 dalam upacara di Istana Negara, Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun, menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyaituddin Al-Mustafa Bilal Shah yang tamat tempoh pemerintahan Baginda. Saudara-saudara sekalian, isu ini memang mendapat perhatian dan mendapat rating antara tertinggi di Malaysia pada waktu ini. Saudara, apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong melafazkan janji bahawa akan memerintah dengan tegas dan akan memerintah mengikut cara Baginda, kita sangat gembira. Di samping itu, pengurniaan darjah kebesaran yang terkawal dan juga dengan penapisan yang sangat ketat adalah terbaik. Ini bagi mengelakkan berlakunya pemilihan yang tidak membawa apa-apa faedah, bahkan merosakkan nama baik, pangkat dan darjat tersebut. Jangan pula berlaku lagi penarikan darjat kerana atau pangkat atau kurnia kerana pelanggaran jenayah ataupun orang itu adalah penjenayah. Kerana ada beberapa kali kita mendengar mereka yang mendapat ada pangkat datuk lah, ada pangkat Tan Sri lah dan macam-macam, akhirnya kedapatan pula rasuah, salah laku jenayah yang lain. Dengan ini, kita berbangga mempunyai ketua negara seperti Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini. Baginda tidak takut dengan sesiapa. Sehingga kan, Baginda telah mengatakan, saya bukan patung ikut segala kehendak dan segala kata menteri, kata Agong.
Baginda memberikan peringatan bahawa Baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat. Dan Baginda juga bertitah, saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pesan daripada Anwar Ibrahim yang membuatkan para walaun pembangkang Perikatan Nasional keruan, duduk tak senang, mandi tak basah, makan tak kenyang, dan mungkin akan menjadi lebih geram melihat jawapan Anwar Ibrahim ini. Kalau beberapa hari yang lepas ada orang daripada netizen, daripada mungkin hater kepada Anwar Ibrahim cuba menemplak, mengecam Anwar kerana selalu berada di luar negara untuk mencari pelabur. Ada juga yang menuduh kononnya Anwar Ibrahim berada di luar negara berhari-hari membuang masa dan sebagainya. Tetapi ini jawapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia, saya keluar negara bukan untuk berseronok. Itu kata Anwar Ibrahim. Nampaknya Anwar Ibrahim membalas semula. Bukan calang-calang, bukan alang-alang jawapannya. Membuatkan telinga bernanah, kata orang, boleh menyebabkan menjadi kuning. Menjadi kuning biji mata, biru biji mata, kerana Anwar membalas, saya bukan keluar negara untuk berseronok, jauh sekali untuk bermain golf. Siapa agak-agaknya yang pernah pergi ke luar negara untuk bermain golf ya? Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendakwa ada pihak menuduhnya menyalahguna kuasa dan wang kerajaan untuk bercuti ke luar negara. Inilah orang yang betul-betul tak boleh pakai punya tuduhan. Anwar Ibrahim sepatutnya berehat. Anwar Ibrahim sepatutnya boleh bersenang-senang juga, tetapi beliau mengambil keputusan mengurus sendiri berkait dengan pelaburan, mencari minat pelaburan dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang senteng kuning pemikirannya, berani pula menuduh Anwar Ibrahim menyalahguna kuasa dan wang kerajaan untuk bercuti di luar negara. Mereka cakap seakan-akan mereka punya bukti. Walhal, apa buktinya Anwar Ibrahim bercuti? Anda tahu ke? Jadual Anwar Ibrahim di luar negara bukannya biasa-biasa. Anda sudah dengar cerita daripada Menteri Belia dan Sukan, iaitu Hanayo. Beliau sendiri mengakui betapa padatnya waktu Anwar Ibrahim sehingga mendandan rambut Hanayo pun tidak ada masa langsung. Begitulah padatnya jadual Anwar Ibrahim. Nak bercuti lagi, itu tak boleh diterima akal. Anwar Ibrahim menegaskan lawatan rasminya ke luar negara termasuk ke Jerman baru-baru ini dipenuhi dengan urusan demi kebaikan Malaysia, bukan untuk berseronok seperti dituduh segelintir pihak. Perdana Menteri mendakwa ada pihak menuduhnya menyalahguna kuasa dan wang kerajaan untuk bercuti di luar negara. Tentunya saya selaku Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi turut juga kena. Kita dihujat pelbagai tuduhan salah guna kuasa, guna wang banyak, pergi guna pesawat kerajaan, pergi bercuti di luar negara dengan seronok. Saudara, tak terjawab saya, tapi percayalah, Jerman 5 hari saya ke sana, kedai pun saya tak pergi. Saya tak ada kerja lain selain dari hotel ke mesyuarat. Katanya pada perhimpunan bulanan warga Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Saya bukan pergi 1 hari mesyuarat, hari kedua main golf. Itu tradisi lama. Ada lapang selepas program, saya jalan laju sekejap. Itu ada. Kalau itu dianggap salah, saya minta ampun dan maaf, kata Anwar Ibrahim. Beliau kesal segelintir pihak melemparkan tuduhan itu adalah dalam kalangan tok guru memakai serban dan jubah. Wah, ini betul-betul pendedahan Anwar Ibrahim yang sudah mungkin tidak tahan lagi. Anwar Ibrahim kesal segelintir pihak melemparkan tuduhan itu
adalah dalam kalangan tok guru memakai serban dan jubah. Dan hujatnya tidak benar sama sekali kata beliau. Adakah sebagai Perdana Menteri saya tak boleh keluar negara? Saya terpaksa, saudara. Kita tak akan dapat dukungan sebegitu rupa kalau kita tidak menyantuni, tegasnya. Dalam lawatan ke Jerman berakhir 16 Mac, Anwar berkata selain berjumpaan rasmi bersama rakan sejawat Chancellor Olaf dan Presiden Jerman Frank Walter, beliau turut bertemu sarjana Islam Eropah, membincangkan cabaran Islamofobia serta pelabur-pelabur. Katanya dalam pertemuan rasmi dengan beberapa syarikat pelabur dari China, Australia dan Jerman baru-baru ini, mereka memuji kecekapan penyampaian peringatan awam negara yang semakin baik mutakhiri. Jadi saya harap kita tumpu percayalah, bagi masa dalam beberapa tahun kita boleh angkat semula martabat kita, kata Anwar. Kita dah ketinggalan dari aspek transformasi digital dan transisi tenaga. Ini hal yang sangat mendesak untuk negara kita. Bincanglah soal ini sekala. Nak cakap pasal bakute, bolehlah, tapi janganlah ambil masa sangat panjang, kata Anwar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.